patutnya tak dipanggil risalah. Kitab ni sebenarnya tak patutnya dipanggil risalah. Mungkin di atas tawaduk musannif. Kerana di dalamnya ada beberapa masail dan beberapa pembahasan. Karena risalah ini dia lebih kecil daripada itu. Risalah ni lebih kecil daripada kitab. Ini mungkin di atas jalan tawaduk. Dikehendaki risalah di sini dengan makna kitab. Kerana di dalamnya ada masalah-masalah, pembahasan-pembahasan yang lebih dalam. Baik, kata Syekh Musannif rahimahullah ta'ala, ini suatu risalah yang amat kecil. Yang amat kecil. Ni tawaduk lah ni. Risalah ini dinamakan dia ini risalah. Dia itu rujuk pada risalah. Okey. Dinamakan risalah ini dengan faridah. Kalau ikut nahwu ni kena baca dengan faridatil faraidi fi ilmil aqaidi. Faridah. Kalau kita Melayu panggil faridah lah. Kalau nama panjangnya faridatul faraid fi ilmil aqaid. Kitab faridah. Jadi maksud ataupun kalau kita terjemah ke dalam bahasa Melayu, faridah ni maksud dia permata. Permata yang ulung. Satu permata yang ulung daripada beberapa permata. Itu kalau kita terjemah lah. Kalau tak mau terjemah pun tak apa. Kerana kaedah Arab ini, al-alam la turjam. Kalaulah suatu perkara itu sudah dijadikan nama, maka tidaklah diterjemah. Al-alam la turjam. Itu kaedah dia. Baik. Kitab ini nama dia Faridah. Kitab Faridah ni amat masyhur. Amat masyhur diguna pakai. Kitab Faridah ni kalau kita kira, kalau ikut tahun ni lebih kurang 130 tahun. 130 tahun kitab Faridah ni. Lama dah. Dia telah ditulis oleh Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zin Al-Fatani. Dan kitab Faridah ini, kalau kita lihat, dia ada susur jalurnya. Bukan rekaan ataupun rekaan daripada Syekh Wan Ahmad. Dia ada susur jalur dia. Ada jalur dia, ada sanad dia. Kitab Faridah ini, Syekh Wan Ahmad, pengarang ini, dia menulis pada usianya lebih kurang 41 tahun, 46 tahun. Kalau saya kira 46 tahun. Pada usianya 40-an lah. Kitab Faridah ini ditulis. Jadi kitab Faridah ini merupakan ringkasan daripada kitab yang besar dalam bahasa Arab. Nama dia Subulus Salam. Subulus Salam. Tu nama dia. Jadi kitab Faridah ini ringkasan daripada Subulus Salam. Subulus Salam itu juga karangan Syekh Wan Ahmad. Karangan dia juga. Tapi dia ringkaskan menjadikan ikhtisar dan kemudian dia buat dalam bahasa Melayu. Tu dia. Nama dia kitab Sabilus Salam. Okey. Sabilus Salam itu boleh Syekh Wan Ahmad tulis kerana disuruh oleh guru dia. Guru dia, nama guru dia Syekh Muhammad bin Ismail, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki. Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki. Beliau menyuruh Syekh Wan Ahmad mensyarahkan kitab dia yang bernama Hidayatul Awam. Hidayatul Awam. Hidayatul Awam tu karangan guru dia. Guru pada Syekh Wan Ahmad disuruh mensyarahkan kitab Hidayatul Awam. Tu bila mana Syekh Wan Ahmad mensyarahkan kitab Hidayatul Awam, maka jadilah kitab Sabilus Salam. Sabilus Salam itu mensyarahkan kitab gurunya bernama Hidayatul Awam. Tu tusuk galurnya. Jadi bila kita lihat gurunya berbangsa Arab, menyuruh Syekh Wan Ahmad orang Melayu untuk mengarangkan kitab. Maksud dia apa? Maksud dia di sini Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain ini orang yang sangat tabahur, orang yang berlautan dalam ilmu bahasa Arab. Kerana payuh amat sukarlah kita melihat orang Arab
suruh orang Melayu untuk karangkan kitab Arab. Payah. Tapi Syekh Wan Ahmad disuruh oleh guru dia untuk mensyarahkan kitab bahasa Arab menggunakan bahasa Arab. Itu kata tingginya ilmu Syekh Wan Ahmad ini. Baik. Kemudian kitab kitab Sabilus Salam itu Syekh Wan Ahmad mengikut kepada syarah Tuhfatul Murid. Tuhfatul Murid. Tuhfatul Murid itu karangan Syekh Ibrahim Al-Baijuri Al-Misri. Okey. No. Dan Tuhfatul Murid itu Tuhfatul Murid itu syarah kepada kitab Jauharah At-Tauhid karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani. Jadi bila kita melihat begitu, jadi kitab Faridatul Faraid ini dia ada susur galurnya. Ada susur galurnya, bukan semata-mata himpunan daripada Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Ziyad Al-Fatani. Dia ada susur galurnya. Itu sedikit lah. No? Baik. Nama dia kitab Faridah. Faridah ni amat masyhur lah ketika dulu. Sehingga kan kalau kita tengok orang zaman dulu, dia ada nama orang perempuan nama Faridah. Orang tua dulu nama Faridah. Kemungkinan ambil tafaul daripada kitab Faridah. Kemungkinan lah. Karena dulu ada perempuan, orang tua dulu ada nama Faridah. Sekarang saya tak tahulah. Baik. Jadi kitab ini nama dia Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaidi. Nanti kita akan bahas lah. Baik. Jadi saya punya kitab saya mungkin berlainan daripada tuan-tuan. No? Kerana mukadimah saya lain sikit. Okey. Pada pembahasan ilmu tauhid. Apa dia ilmu tauhid? Iaitu ilmu usuluddin. Sama aja. Ilmu tauhid nama lainnya ilmu usuluddin. Tauhid itu maksudnya mengesahkan Tuhan, kerana dalam ilmu pengajian akidah ini perkara yang besar dalam berakidah ialah mengesahkan Tuhan. Itu nama ilmu tauhid. Kalau kita pandang kepada seseorang ini dia sebelum ibadah dia kena betulkan perjalanan i'tiqad dia, nama dia ilmu usuluddin. Jadi nama yang banyak, nama yang berbeza, tapi benda yang satu, ilmu yang satu. Dia nama yang banyak tetapi ilmunya satu, pembahasan dia. Okey. Dan dia kalau kita lihat dalam bahasa Arab ada satu kaedah, kaedah dalam Arab, kasratul asma tadullu ala kasratil syarafil musamma. Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Itu kaedah. Apa maksud dia? Maksud dia banyak nama, banyak penamaan itu menunjukkan mulianya benda tersebut, mulianya perkara tersebut. Macam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nama Rasulullah ni sangat banyak. Saya tak ingat bilangan dia. Nama Rasulullah terlalu banyak. Jadi bila nama dia banyak, maka menunjukkan zat dia seseorang individu yang mulia. Jadi ilmu tauhid ini penamaan dia banyak. Ada orang panggil tauhid, ada dipanggil usuluddin, ada dipanggil ilmu kalam, ada dipanggil fiqhul akbar. Nama dia banyak. Bila nama banyak menunjukkan mulianya musamma dia, iaitu mulianya ilmu tersebut, mulianya perkara tersebut. Baik. Kata Syekh Musani rahimahullah ta'ala, atas mazhab Imam Asy'ari. Okey, ilmu usuluddin kita ini di atas manhaj, di atas manhaj Abu Hasan Asy'ari. Nanti kita akan sebut siapa Abu Hasan Asy'ari di dalam pembahasan yang lagi akan datang lah. Jadi ini mukadimah saya, sekadar sebutan sekali lalu saja. Kata Syekh Musani rahimahullah ta'ala, atas mazhab Imam Asy'ari, iaitu manhaj yang disusun oleh Abu Hasan Asy'ari. Manhaj dia. Dia yang mula sekali yang menusun manhaj salafus soleh yang terdahulu. Bukan maksud dia Abu Hasan Asy'ari ni mereka mereka akidah yang baru, bukan. Dia menyusun semula. Sebelum itu akidah dah ada dah tuan-tuan. Hadirin sekalian.
Cuma tidak disusun dengan cara kursus. Macam Quran lah. Quran berlaku penyusunan. Sebelum zaman Rasulullah SAW, pada zaman Rasulullah, Al-Quran belum disusun lagi. Dan begitulah kitab-kitab Sahih Bukhari dan sebagainya. Jadi Abu Hasan Asy'ari dia orang mula yang menghimpunkan manhaj akidah salafus soleh yang sebelum daripada dia himpunkan semula. Baik. Kata Syekh Musani rahimahullahu taala berhimpun padanya pada ini risalah. Berhimpun padanya ini risalah fa'il oleh beberapa banyak akidah. Banyak akidah. Duk dalam risalah yang kita akan belajar insya-Allah, yang kita akan bermuzakarah. Saya bahasa saya muzakarah lah entah kerana saya tak pandai mengajar muzakarah. Jadi kita akan bermuzakarah di dalam kitab ni banyak akidah. Banyak akidah. Contohnya kita kata kita belajar bab wujud satu akidah. Wujud satu akidah, qidam satu akidah, sampailah beberapa akidah sampai bab sam'iyat. Kesemuanya itu termasuk dalam akidah. Contoh yang jadi kudrat satu akidah, iradat satu akidah, ilmu satu akidah, lepas tu bab nubuat beberapa akidah di dalamnya, kemudian bab sam'iyat beberapa akidah berada di dalamnya. Tu sebab kitab Faridatul Faraid ini di dalamnya akan berbahas beberapa akidah yang banyak. Okey. Dan kata Syekh Wan Ahmad, dan beberapa banyak masalah, bukan hanya akidah sahaja, tetapi juga dihimpunkan dalam kitab Faridah Faraid ini beberapa masalah, beberapa pertanyaan. Ada di dalam ni. Sedap kitab Faridah ni, memang sedap tuan-tuan. Kalau kita orang awam, orang-orang yang baru belajar ni, kalau nak belajar cara telaki ni, saya showkan kitab Faridah. Faridah ni tuan-tuan, dia bukan susah, dia tidak payah. Kadang-kadang kalau ada setengah daripada guru-guru, dia menyebut payah. Payah ni maksud dia bila dia menerima daripada guru dia juga menghuraikan akidah Faridah ni cara payah. Untuk secara mendalam. Bila dihurai secara mendalam, maka dia akan jadi susah, dia akan jadi mendalam. Tengok pada guru. Tengok pada guru yang menghuraikan. Kalau guru-guru yang alim, yang baharah, macam contoh Allah Yerham pada Mekah contoh lah. Kalau dia baca Faridah ni, bukan jadi Faridah lah. Dia di dalam. Jadi dalam tu pasal kerana iktibar kepada guru yang baca. Jadi saya ni tak pandai, jadi saya hurai biasa-biasa je, tidak dah terlalu dalam sangat. Cara biasa-biasa, basic lah. Baik. Beberapa banyak masalah mana yang tak dapat tidak, yang mestilah tak dapat tidak, mestilah bagi tiap-tiap mukallaf, tiap-tiap orang mukallaf mengetahui akan dia akan akidah, ataupun akan dia akan masalah dan i'tiqad akan dia masalah. Walaupun kitab ni kecil, berhimpunnya beberapa akidah dan masalah, jadi masalah yang diceritakan dalam kitab ini wajiblah diketahui dan wajiblah i'tiqad. Masalah yang tidaklah terlalu dalam sangat, basic-basic je, masalah sikit-sikit je. Baik. Kata Syekh Musani rahimahullah ta'ala, istimewa ni maksud dia lebih lagi. Tu maksud istimewa. Bukan istimewa ni perkara yang khusus dak, ni bahasa lama, bahasa Melayu lama, Melayu klasik. Dia istimewa ni maksud dia lebih lagi. Tu dia ni. Di sini saya membuat misal. Ada beberapa perkataan bahasa Melayu lama. Contohnya, ubai mana? Alif boya, mim nun. Tu kalau tak belajar, tak bisa dengar, tak boleh baca tu. Takut kita baca abiman. Abiman apa dia? Bukan abiman. Tu bahasa Melayu lama.
Dia nak baca macam mana? Ubay mana? Ubay mana? Tu. Alif, ba, ya, pisahkan mim dan nun. Ubay mana? Apa maksud ubay mana? Ubay mana ni maksud dia teruk sikit lah no. Kubul dan dubur. Tu. Ubay, kubul, mana tu dubur. Tu. Tu bahasa Melayu lama. Bahasa Melayu lama. Lagi satu lagi bahasa Melayu lama ni, bila tengok dalam kitab lama dia ada perkataan bayuh. Bayuh. Ba alif ya ha simpui. Ba alif ya ha simpui. Bayuh. Tu kalau tuan-tuan baca dan kasih tulisan nyempok bayuh. Apa dia bayuh? Bayuh ni maksud dia giliran bagi orang yang berpoligami. Giliran bagi orang yang berpoligami. Bayuh. Tu bahasa Melayu lama klasik. Tu jaranglah, jarang orang boleh baca dah. Kalau kita tak bisa dengar memang tak boleh baca. Lepas tu kita pun hantar baca. Habis. Syekh Musonir rahimahullah ta'ala katanya lebih-lebih lagi kitab ni lebih-lebih lagi bagi orang yang baru belajar. Kitab ini sesuai lah untuk orang yang baru belajar. Jadi kalau dalam bahasa Arab orang panggil mubtadi, baru belajar ni mubtadi. Apa maksud baru belajar? Baru belajar ni maksud dia orang yang tak dapat nak taswir masalah. Ada orang-orang individu yang tidak dapat, yang tidak layak, yang tidak reti untuk menggambarkan masalah. Itu dipanggil mubtadi. Macam kita belajar satu perkara, kita tak dapat, tak reti untuk gambarkan permasalahan dalam benda tersebut, dalam perkara tersebut. Itu dipanggil baru belajar. Macam kita lah ada pemain motor ni, pemain motor nak buka motor ni. Tengok motor, nak buka motor pun tak reti. Ataupun kita dah buka motor dah nak pasang tak reti. Tak dapat nak gambarkan ni skru mana ni berapa ni tak reti. Tu orang panggil mubtadi. Orang yang tak dapat untuk menggambarkan sesuatu masalah. Jadi kitab ini sesuai untuk orang yang mubtadi dia. Kitab yang sesuai untuk orang yang baru belajar. Mubtadi ini orang yang tidak dapat menggambarkan sesuatu masalah. Baik. Tu habis bahkan ia risalah ini, ada kitab Faridah Faraid ini, bahkan ia peringatan, menjadi peringatan bagi orang yang pertengahan padanya ini ilmu ataupun ilmu ini. Dan kitab Faridah Faraid ini menjadi peringatan kepada orang yang pertengahan, mutawasid, orang pertengahan, orang yang mutawasid. Apa orang mutawasid? Orang pertengahan ni. Maksud orang pertengahan ni orang yang ada keupayaan untuk menggambarkan sesuatu masalah. Orang-orang individu yang reti, yang memahami untuk menggambarkan sesuatu masalah. Itu dikatakan sebagai orang pertengahan. Orang yang mutawasid dalam bab pengajian. Kalau satu masalah tu dia dapat gambarkan sendiri dia. Tu orang panggil pertengahan. Dan ada lagi satu lagi dipanggil mumtahi. Orang tinggi pengajiannya. Orang tinggi pengajian dia maksud orang tinggi pengajian, orang yang dapat mentasawur, menggambarkan sesuatu masalah dan dia ada keupayaan untuk mendatangkan hujah. Reti masalah itu, dapat gambar masalah itu secara keseluruhan dan dia ada keupayaan untuk mendatangkan hujah. Maksud dia boleh ambil kitab ni, aku boleh rujuk kitab ni satu-satu ni. Ni dipanggil orang mumtahi. Kalau kita ikut style universiti ni orang panggil orang yang PhD. Orang yang tahap PhD tu. Ni kalau dalam ilmu ni lah, dalam peringkat universiti. Tu. Kalau tak universiti ni orang mumtahi lah. Orang mumtahi. Okey. Kitab ni amat sesuai lah untuk orang yang peringkat mubtadi dan juga peringkat mumtahi, peringkat sekolah rendah dan juga menengah. Sesuai sangat kitab ni. Baik.
Kata Syekh Musani rahimahullah ta'ala. Dan adalah ia ini risalah ataupun faridah ini. Dan adalah ia faridah ini risalah, suatu risalah yang suci. Yang suci ni orang panggil pati lah, pati. Merupakan satu risalah yang pati, yang bersih, yang suci daripada segala campuran bicara yang lain daripada ilmu ini, yakni ilmu tauhid. Jadi dia memang intipati betul. Kalau kita belajar agama, belajar kitab-kitab, dia akan ada matan, kemudian ada syarah. No? Matan, syarah ini dia menguraikan dalam matan. Kemudian ada satu lagi peringkat dia panggil hasyiah. Matan, syarah dan hasyiah. Hasyiah ni dia bebas. Kalau syarah ini dia masih terikat dengan matan. Kalau hasyiah ni dia bebas, boleh berbahas macam-macam masalah. Maksud dia macam-macam ilmu yang dia boleh kaitkan. Itu dipanggil peringkat hasyiah. Contohnya kitab yang kita belajar tu kitab fiqh je. Dalam syarah dia mensyarahkan fiqh. Tetapi kalau kita rujuk, kalau kita lihat kepada hasyiah, dia bahas lain lah. Dia bahas lughah, dia bahas istiqaq, dia bahas kepada ma'ani badi' bayan contohnya, kepada wadhu'. Jadi dia banyak kait lah. Jadi kitab yang kita baca faridah ini, dia bukan begitu. Dia bukan syarah yang begitu dalam, dan dia bukan hasyiah yang mencampuri beberapa ilmu. Bukan. Dia bukan. Dia bersih. Bersih. Maksud bersih ni tidak berlaku pencampuran masalah dalam kitab ni. Biasa-biasa aja. Okey. Dan juga kitab ini bersih. Bersih daripada segala ibarat-ibarat yang lebih ataupun segala ibarat yang lebih-lebih. Maksudnya ungkapan-ungkapan, pembahasan-pembahasan yang lebih. Syekh Ahmad bin Muhammad Zain ni dia mengarangkan kitab faridah ni bukan untuk berbahas dan dalam. Dia. Contohnya kalau kita kitab yang bahas dalam macam kitab Mawaqif, kitab Mawaqif ni kalau kita baca ni, kalau tak reti ni macam tikis tengok besi. Tak boleh baca Mawaqif. Tinggi pembahasan dia, ilmu makul. Mawaqif, tu. Kitab besar-besar lah. Ni. Bukan. Dia dalam kitab faridah ni, dia tidak kait dengan permasalahan dalam kitab besar. Okey. Dan mudah mengerti akan dia ini risalah kitab faridah ini, insya-Allah. InsyaAllah kalau kita ngaji dia, kita belajar dengan tekun, insyaAllah Allah Ta'ala akan campurkan pemahaman. Tapi belajar ni kena sabar lah. Kena sabar. Memakan masa bertahun-tahun. Kalau Tuhan buka awal, Alhamdulillah. Belajar terus mengaji. Baik. Mudah mengerti akan dia ini risalah, insyaAllah. Mudah mengerti ini bagi orang yang mengajinya ini risalah. Kepada orang yang belajar kitab faridah ni, mudah-mudahan dia dapat reti. Dapat memahami kerana dia belajar kitab faridah. Okey, satu. Dan juga mudah untuk memahami bagi orang yang mutala'ahnya kitab ini. Ini risalah. Dan kitab ini juga menjadi mudah kepada siapa yang mutala'ah. Tetapi kena ingat tuan-tuan, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati. Mutala'ah kitab ni maksud dia buat kajian ke atas kitab. Dia mesti orang yang mahir istilah. Boleh kita untuk buat kajian satu kitab bagi orang yang mahir istilah. Kalau kita tidak mahir sesuatu istilah, maka bahaya untuk kita mengkaji sendiri. Itu sebab kata ulama, saya lupalah nama apa ulama tu, man laisa lahu syaikhun fasyaitanu syaikhun lah. Siapa yang tidak ada guru, maka guru dia itu syaitan. Itu bahaya kalau kita telah sendiri tanpa kita mahir istilah sesuatu ilmu. Boleh nak telaah tuan-tuan. Boleh telaah, tetapi bagi mahir ilmu dulu. Bagi mahir ilmu barulah kita boleh kaji dengan sendiri. Itu dia. Okey.
Sebab apa tuan-tuan? Sebab kitab Melayu ni kalau kita baca kitab klasik ni lagi klasik, lagi bahasa dia kita susah nak faham. Contohnya saya buat satu misal, 3 misal. Okey, contohnya dalam kitab lama dia ada perkataan kaf mim lam alif ya. Tuan-tuan boleh tulis kot noh. Try baca sendiri ya. Kaf mim lam alif ya. Kaf mim lam alif ya. Ni. Nak suruh siapa baca ni? Nanti saya suruh lah. Okey. Hari ni kita tak suruh siapa baca lagi. Kalau kita tengok Zahir, kita nak baca apa? Kita akan baca dengan kamlai, betul tak? Kamlai. Kamlai mana? Bukan kamlai. Kumulai. Kumulai dalam kitab Bughayatul Tulab tu. Kumulai. Dibaca bahasa Jawi lama, tulisan lama. Kaf mim lam alif ya. Kumulai. Tu dia. Lagi tuan-tuan, lagi. Deh, Jawi lama lagi mana? Contohnya alif kaf. Alif kaf. Ni orang lama boleh baca. Orang Melayu kita zaman sekarang ni moden sangat. Jawi pun moden. Jadi kita tak erti nak baca lah. Alif kaf. Apa dia alif kaf ni? Apa dia? Aku. Alif kaf tu aku. Tu Jawi lama. Dalam kitab Jawi lama mana sebut. Lagi saya buat misal lagi satu. Tak akhir lah. Misal ni memang ada orang haji orang sebut. Taya jim ha simpui. Taya jim patu ha simpui. Okey, taya jim ha simpui. Patu alif po sin. Alif po sim. Okey. Ba waw mim. Taya jim ha simpui. Alif pula dah. Lam no. Lam po sin ba waw mim. Tu nak baca macam mana tu? Kalau baca cara Zahir apa dia? Tijah lepas bom. Ni dia. Dalam kitab Jawi, tijah lepas bom. Mana tijah lepas bom ni? Bukan tijah lepas bom. Nak baca apa tu? Noh, ta waw mim, ta ya, bukan ta ya dah. Ta jim ha. Ta jim ha lam pa sim bawa min. Baca depa baca tijah lepas bom. Bukan tijah lepas bom. Apa dia? 7 lapis bumi. Tu dia. Tu bahasa Melayu lama. Bahasa tulisan Melayu lama. Tadi itu bahasa Melayu lama yang tadi saya cerita tu. Yang ni tulisan Jawi lama. Klasik noh, sedap. Kalau boleh reti alhamdulillah lah. Macam kadang-kadang kita tengok apa pustaka negara ada buat bacaan Jawi lama. Siapa boleh baca manuskrip Jawi lama tu. Ada kadang-kadang dia buat anjuran. Dia buat apa bacaan Jawi lama. Pustaka Malaysia kita lah ada buat. Baik. Tu bahaya apa? Bahaya kalau kita baca sendiri. Ada satu kisah tuan, saya kaitkanlah. Satu kisah. Share apa nama berlaku kematian kepada seorang. Ini kisah pengajaran tak kait kepada orang yang hidup orang mati lah. Ada satu tu ada seorang tu dia mati. Mati mengejut. Bila mati mengejut dan kawan orang kuat kejut lah pakat mai rumah dia. Mai rumah dia tanya mak dia. Pasal apa boleh mati ni makcik? Makcik dia kata, mak dia kata, saya dah tengok anak saya ni duduk belik kitab. Ada satu kitab tu. Dia duduk belik kitab tu, lepas dia belik kitab tu, dia mati. Kawan dia tengok, kawan dia kejut lah tengok benda tu kan. Siapa je, dia pun ambil kitab tu. Bila dia pun ambil kitab tu, kitab perubatan. Ni kisah ni lah, pengajaran tu. Tengok dalam kitab tu, kisah, kitab perubatan. Nah, dekat situ, dia ada tulisan ha ba ta marbutoh. Tetapi dia dekat situ, dia baca dengan tulisan dekat situ ba ha ya ta marbutoh. Jadi hayyah. Belakang tu sauda. Jadi kemungkinan yang kawan ni baca hayatu sauda, ulat hitam. Ulat kali hitam. Ulat kali hitam. Jadi bila ingat,
antara perubatan ni kena ambil yang ulat hitam. Jadi dia ambil ulat hitam, dia masuk lah. Masuk mampu. Sebenarnya bukan hayatul sauda. Jadi kat tulisan ya tu sebenarnya ba. Oh ada. Jadi silap cetak jadi dua. Hayatul sauda. Tu bahaya kalau baca sendiri lah. Tu kisah pengajaran lah. Tak kena, tak kait kepada orang hidup dan orang mati. Pengajarannya. Baik. Kata Syekh Muzani rahimahullah ta'ala, himpunan himpun hamba yang sangat harap daripada Allah Subhanahu wa taala akan taufik dan hidayah. Ini nanti saya akan sebut taufik dan hidayah tu. Mungkin ada dalam pembahasan kitab ni sedikit kot. Baik. Dan bahawa mudah-mudahan kitab ni bahawa memudahkan baginya ini risalah segala yang payah. Mudah-mudahan benda yang kita rasa duk ragu-ragu dalam hati kita ni, mudah-mudahan dengan asbab kita belajar, kita muzakarah kitab ni, mudah-mudahan apa yang tersimpul dalam hati kita ni dia terbuka lebih luas lagi. Okey. Ahmad bin Muhammad bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Jadi pengarang kitab ni nama dia Ahmad. Wan Ahmad, Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zainuddin Muhammad Muhammad Zin bin Mustafa Al-Fatani. Tu dia. Jadi kita tengoklah keturunan yang baik mereka ni. Orang panggil keturunan Tuk Bendang Daya. Tuan-tuan hadirat boleh search dalam Google tengok keturunan Tuk Bendang Daya. Cuma saya cerita sedikitlah manakib yang saya yang saya lihat lah. Jadi Syekh Wan Mustafa ini ulama yang besar, dia alim ulama, merangkap hulu balang. Merangkap hulu balang kerajaan Fatani ketika dulu. Dia kalau ikutkan sejarah dia 3 pupu kepada Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Fatani dengan dia tiga pupu. Tak jauh, 3 pupu je. Syekh Daud Fatani ni kita masyhur, beliau antara ulama yang banyak mengarang kitab Jawi. Ni antaranya Munyatun Musalli, Furu' Masail. Banyak sangat kitab-kitab yang dikarang oleh beliau. Tu Syekh Daud Al-Fatani. Dia dengan Syekh Tuan Po ni, Haji Mustafa dengan Syekh Daud ni 3 pupu. Dan mereka kalau ikutkan sejarah pernah belajar sekali di sebuah pondok di Pauh Po, tak silap saya. Pauh Po berguru kepada Syekh Abdul Rahman Pauh Po dengan Syekh Wan Soleh Pauh Po. Berguru belajar di sana, menuntut di sana. Kemudian lama menuntut, selesai pengajian, macam biasalah Syekh Daud Al-Fatani berangkat ke Mekah. Beliau tidak berangkat ke Mekah. Syekh Mustafa berada di Fatani. Maka Raja Fatani ketika itu berbesar hati memberi tanah, sebidang tanah kepada Wan Mustafa. Orang panggil senang kata, saya mudah bahasa, Tok Wan Pa. Beri tanah kepada Tok Wan Pa. Untuk Tok Wan Pa membuka daerah dan membuka pondok. Di tempat di Senoi Janja. Buka di sana. Jadi bila mana dah buka penempatan di Senoi Janja, buka madrasah lah di Senoi Janja. Jadi di sebelah pondok dia tu ada bendang. Ada bendang di sebelah pondok Senoi Janja tu, ada bendang. Jadi bendang tersebut menjadi daya kepada pondok. Maksud dia menjadi ekonomi kepada pondok. Jadi ketika itu pondok pendapatan pondok ni hasil daripada bendang. Maka jadilah lama kelemahan, jadilah pondok itu, kawasan tu dinamakan sebagai Bendang Daya. Bendang Daya itu sejarah dia. Boleh dipanggil Bendang Daya, itu sejarah dia. Menjadi bendang tersebut menjadi daya, menjadi ekonomi kepada pondok. Maka jadilah Bendang Daya. Dikisahkanlah, kisah ni bersih macam-macam. Tapi saya ikut versi yang lebih dekat lah. Tok Wan Po ni suatu hari dia pada bulan Ramadan dia turun. Kebiasaan ulama dulu ni bangun tahajud pada malam hari. Jadi tandas tu berada kat luar. Nak ambil sembahyang dekat telaga.
No, Telaga Lailatul Qadar. Sekarang orang panggil Telaga Lailatul Qadar di Patoni. No, bila mana nak pergi ke telaga tu, sampai telaga, dia sangkut pakaian dia tu, dia di pokok. Ambil uduk, selesai ambil uduk, semua selesai. Nak ambil pakaian tu. No, angkat-angkat kepala tengok pokok di atas dah. Baju di atas pokok. Terus dia doa pada Allah Ta'ala. Doa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dia lahir daripada keturunan dia tu alim ulama. Tu kisah dia. Jadi Allah Ta'ala pun perkenankan doa Tok Wan Pa ini. Berperkenankan Tok Wan Pa. Jadi Tok Wan Pa ni ada anak dia kesemuanya alim. Ada anak dia 4 orang yang saya kenal, 4 orang. Tok Wan Pa ni. Pertama Muhammad Zin, ayah kepada Syekh Wan Ahmad lah, Muhammad Zin. Syekh Muhammad Zin. Yang kedua Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir ni gelaran dia panggil Tuk Bendang Daya Muda. Ni Syekh Abdul Qadir, ayah kepada Padae dan Pak Cuhim. Kemudian Syekh Abdul Latif. Syekh Abdul Latif ni dia merantau ke Bangkok. Buka penempatan di Bangkok dan mengajar agama di Bangkok. Kebanyakan orang Bangkok Islam melalui dia lah. Syekh Abdul Latif. Dan kemudian Pak Cik Daud, Tok Cik Daud. Dia berada bergiat di Mekah. Ini keturunan dia 4 orang ni, alim ulama dia. Daripada mereka melahir berapa alim ulama yang sangat ramai. Jadi bila mana Syekh anak kepada Tok Wan Pa ini, Allahumma salli Muhammad Zin. Muhammad Zin dikahwinkan dengan seorang perempuan nama Wan Cik. Wan Cik mak kepada Syekh Wan Ahmad. Wan Cik. Okey, saya ringkaskan cerita. Dia. Sebelum kelahiran Syekh Wan Ahmad, 3 minggu berturut-turut, mak dia mimpi. Ada satu mimpi dia. Mimpi apa dia? Mimpi ada timbunan kentang. Ada timbunan kentang. Satu kentang yang meletup. Meletup, dan yang mana kena kentang, atau yang mana kena tebisan kentang yang meletup tu akan menumbuhkan kentang yang lain. Perut tumbuh lah. Naik ketui. Jadi mula-mula mak dia mimpi. Wan Cik tu buat tak tahulah, mimpi betul ke benda ni ya. Tu hayu ni ke tak betul kot. Tak buat tak lah. Minggu seterusnya mimpi lagi. Minggu seterusnya mimpi lagi. Selama 3 minggu mimpi yang sama. Tak berasa, tak sedap hati. Tak apa, pergi jumpa dia. Cerita kat suami dia, Syekh Muhammad Zin ini jumpa dengan seorang ulama, seorang alim yang menguasai ilmu mentadbir mimpi. Jumpa. Bila jumpa ulama tersebut mengatakan sesungguhnya akan lahir daripada keturunan kamu ini seorang yang alim yang dapat mengkadirkan orang lain juga alim. Maksudnya dia alim dan dia mampu untuk mengalimkan orang lain. Akan lahir daripada keturunan kamu macam tu. Kalau kita lihat kebanyakan ulama-ulama di tanah Melayu ini kebanyakan mesti akan berhubung dengan Syekh Wan Ahmad. Dia mesti akan berhubung keilmuan dia dengan Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zin Al-Fatani. Kalau tak banyak, mungkin sikit je akan berhubung juga. Contohnya kita kata, kalau orang menuntut di Pondok Patih, katakan, di Pondok Patih, Allah yarham Tuan Guru Abdul Latif itu belajarnya kepada Ayah Pa Yazid Pasir Tumbuh. Ayah Pa Yazid Pasir Tumbuh ini berguru kepada Tok Guru Abdullah Bunuk Payung Kelantan. Tok Guru Abdullah Bunuk Payung Kelantan, beliau berguru kepada Allahumma salli Muhammad kepada Tok Kenali. Tok Kenali berguru kepada Syekh Wan Ahmad. Nampak dah hubung dah. Tak apa. Kita tengok orang yang belajar aliran Padae contohnya. Kita ambil misal Tok Guru Saleh. Tok Guru Saleh Syekh contoh. Tok Guru Saleh Syekh berguru kepada Allah Yarham Padae. Allah Yarham Padae berguru kepada Pak Cik Daud. Tu. Pak Cik Daud dia berguru kepada Syekh Wan Ahmad. Nampak tak? Dia akan berhubung juga susul galurnya dengan Syekh Wan Ahmad. Tu sebab mimpi itu
kena tepat dia, mimpi yang kena pada wakil realiti je. Tu satu kehebatan Syekh Wan Ahmad lah. Pada kecil lagi Allah Ta'ala dah zahir dah. Tak apalah. Kemudian Syekh Ahmad dah lahir, dah besar. Kemudian masa ketika berada di Fatani, dia belajar dengan ayah dia dan juga belajar dengan pok penakan dia, Syekh Abdul Qadir. Senang kata Tok Bedan Raya mudah, belajar juga di sana. Kemudian pada usianya 4 tahun, dia dengan ayah dia berangkat menuju ke Mekah. Menuntut di Mekah Al-Mukarramah. Belajar lama di Mekah. Syekh Ahmad ni. Masa ketika umur dia 12 tahun. Diceritakan oleh Syekh Muhammad, cucu dia Muhammad Saghir, Syekh Muhammad Saghir. Pada ketika 12 tahun ni, dia telah menguasai ilmu nahwu saraf dan boleh untuk mengajar orang. 12 tahun. Ada kemampuan dah. Tu dia. Tu diceritakan begitulah. Kemudian ayah dia tidak berpuas hati dengan dia. Kena belajar lagi anak aku ni. Hantar dia belajar di Baitul Maqdis di Palestin. Belajar di Baitul Maqdis di Palestin. Belajar di sana. Di antara gurunya di sana ramai, di antaranya Syekh Abdul Rahim Al-Kabuli Al-Afqani. Syekh Abdul Rahim Al-Kabuli Al-Afqani. Dia belajar dengan Syekh Abdul Rahim itu ilmu perubatan. Belajar ilmu perubatan dengan Syekh Abdul Rahim. Itu sebab kalau kita tengok Syekh Ahmad bin Muhammad Aziz ni, dia ada karang kitab perubatan. Nama kitab perubatan Thayyibul Ihsan. Thayyibul Ihsan fi Tibil Insan. Tuan-tuan boleh tengok dalam Shopee dah jual dah. Sekarang ni mereka ada buat terjemahan dengan ta'liq. Tuan-tuan boleh tengok dalam Shopee. Beli ambil simpan je, ambil simpan barakah. Tak boleh baca pun tak apa, ambil simpan je. Nama dia Thayyibul Ihsan fi Tibil Insan. Satu. Yang kedua, karangan Syekh Ahmad dalam perubatan Luqtatul Ijlan. Ini yang saya dapat lah, dua kitab ni. Yang ada kat saya satu je, Luqtatul Ijlan. Thayyibul Ihsan tu saya tak ada lah. Saya baca yang kawan saya punya. Baca tak habis pun, baca sikit-sikit je saja nak ambil tahu apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Zain Al-Fatani. Baik, kemudian bila selesai belajar di Palestin selama 2 tahun, pada usia 14 tahun dia balik. Dia balik menuju ke Mekah. Bila menuju ke Mekah ni, ayah dia tengok tak puas hati dengan dia. Balik Mekah ni duduk cerai kat kayu. Aku nak suruh jadi orang alim, dia cerai kat kayu pula. Tak jadi kerja ni. Ayah dah suruh pergi belajar lagi. Pergi belajar di Mesir. 14 tahun pula belajar di Mesir. Lama tuan-tuan. Belajar di Mesir 14 tahun. 14 tahun orang dulu. 14 tahun orang dulu tak sama orang kita ni. 14 tahun di Mesir. Lama. Kemudian balik ke Mekah pada umur 28 tahun. Di Mesir ni, beliau dapat mengarang 5 syair. 5 syair yang masyhur di Mesir. Ada syair dia, ada satu syair 34 bait mengenai pengalaman dia di Mesir. 34 bait. Yang kedua 180 bait, lebih kurang lah tuan. Kitab Jumatut Tauhid. Jumanatut Tauhid. Tu. Kitab yang ketiga lebih kurang 100 bait, Munjiyatul Awam. Syekh Muhammad Zain karang ketika di Mesir. Kemudian kitab yang keempat, Samaratun Janiyah, kitab ilmu nahwu. Kemudian kitab yang kelima, syair juga, nama dia Manzumatul Awamil. Itu antara karangan-karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain ketika berada di Mesir. Tu. Dia start mengarang ni tuan, hadirin hadirat sekalian, pada umurnya lebih kurang 14 tahun. Boleh mengarang ketika usia 14 tahun. Amat cerdik lah tuan. Orang dulu ni sangat pintar. Dia ditarbiah oleh ayah dia, keluarga dia, keliling semua orang alim. Nak buah tak ada. Tak ada nak buah. Tu dia. Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Baik. Jadi sebelum saya nak akhir ni, saya nak cerita sikit lah. Tak akhir dia sumbangan dia. Sumbangan dia kepada kepada Islam, kepada umumnya, kepada Islam, masyarakat Melayu kita. Syekh Ahmad ni kalau kita tengok sejarah dia, ada kemampuan untuk membuat emas
24 karat. Tetapi tanpa menggunakan emas. Menggunakan kaedah kimia. Kimia lah. Bahasa Arab kamiyah. Berapa campuran. Kamiyah berapa campuran ni. Kalau kita campur banyak ni jadi apa dia? Tu. Dia berjaya boleh membuat emas 24 karat. Tapi kitab tu telah dibakar. Dia bakar kitab tu. Pasal dia takut anak murid dia besok ni dia pakai haloba jadi macam korun. Dia bakar kitab tersebut lah. Itu yang diceritakan. Dan dia juga merupakan ulama dia pentasih. Pentasih kitab Melayu yang pertama. Pentasih kitab yang pertama dia lah. Awal-awal orang yang mentasihkan kitab. Itu sumbangan dia. Dan dia juga memperbetulkan sebutan. Antara sumbangan dia membetulkan sebutan Fatani kepada Fatani. Dulu orang petani baca dengan Fatani. Dengan ta. Fatani. Dan kemudian dia tukarkan. Jangan baca dengan Fatani. Baca dengan Fatani Darussalam. Masuk cerdik. Fatani masuk cerdik. Dia berjaya tukarkan daripada Fatani kepada Fatani. Kerana bila kita lihat Syekh Ahmad ni dia juga pakar dalam bahasa. Cukup pakar dalam bahasa Melayu. Sains juga pakar, bahasa Melayu pun pakar, baca perubatan pun pakar. Kerana ada riwayat mengatakan Syekh Wan Ahmad ni menguasai 47 ilmu daripada 60 cabang ilmu dalam dunia. 47 ilmu dia menguasai. Masuk mahir. Tu dia. Kita tak mahir. Kita baca-baca lupa. Dia mahir. Dia mahir. Sampai tahap dapat menguasai 47 ilmu. Dan Syekh Muhammad bin Muhammad Zain juga, antara sumbangannya dia antara tokoh ulama yang mula membuat sesi soal jawab dengan cara terbuka. Sama ada bentuk tulisan atau berbentuk lisan. Ni kalau kita tengok karangan Syekh Wan Ahmad, ada satu kitab nama dia kitab Fatawa Fataniyah. Fatawa Fataniyah ini merupakan soalan-soalan dapat daripada beberapa pelusuk lah, di antara ada kerajaan Kedah dan sebagai orang-orang anak murid dia dan orang-orang biasa dia bertanya kepada dia soalan. Dan dia tulis dalam kitab dia. Dia tulis dalam kitab dia berbentuk soalan. Soalan jawab soal jawab berbentuk tulisan lah. Tu antara sumbangan Syekh Wan Muhammad Zain Al-Fatani. Ni orang alim, orang besar sungguhlah tuan-tuan. Orang alim. Sebelum daripada Allah Yarham pada Mekah. Ada kitab pada Mekah Baqarah itu mula datang selepas 22 tahun selepas Faridah. Faridah dulu, selepas 22 tahun lepas tu barulah datang kitab nama Baqarah. Tu dia. Ni ulama Melayu kita namanya bukan calang-calang lah. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Nanti kita akan minggu depan lah insya-Allah, bila dia panjangkan umur, ada rezeki kita akan muzakarah muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atla'a fis samawati qulubil mu'minin syumusal ma'rifah musyriqan bi anwari tauhid wal yaqin. Tengok dalam penulisan dah nampak lenggok Arabiah dah. Nampak lenggok Arabiah dia. Baik. Kata Syekh Musannif rahimallahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti dulu. Kakak ni berhenti dulu lah. Okey. Wallahu alam. Baik, terima kasih dan jazakumullah khairul jazak diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Adnin atas pengajian pada malam ini. Sedikit sebanyak kita dapat mengenal siapakah musannif kitab ini, iaitu Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, seorang ulama Melayu yang bukan biasa-biasa tuan-tuan. Dan dikatakan digelar si bawah sorek. Betul ya Ustaz? Digelar si bawah sorek. Si bawah ini pakar nahu lah, tokoh nahu suatu ketika dahulu. Ulama-ulama Arab gelar beliau ni si bawah sorek, si bawah yang kecil. Jadi insya-Allah untuk pengajian pertama ini ada beberapa soalan yang ingin diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz, iaitu soalan pertama Ustaz.
Soalan pertama, kenapa ada sifat-sifat Allah? Mohon penjelasan Ustaz. Okey, barakallahu fikum. Jadi saya akan lebih lanjut nanti bila dalam pengajian lah. No. Jadi saya cerita secara ringkas. Untuk mengenali sesuatu benda dan untuk mengenali satu perkara, dia melalui sifat. No, kita nak kenal orang, dia melalui sifat. Bukan melalui nama dia dan bukanlah melalui jisim dia, jirim dia. Dia melalui sifat. Macam kita nak beli handset, nak beli apa nama alat-alat elektronik, kita katakan handset lah. Handset Redmi Note 10 Pro contoh. Dia kita bila kita nak beli handset tu, kita kena, bukan kita tengok jirim dia, kita kena tahu sifat dia. Daripada sifat itu dapat kita mengenali zat. Nampak tak? Tetapi mengenali dia bukan mengenali cara hakikat, tetapi hanya mengenali cara i'tiqad kalau dalam bab tauhid. Dalam bab tauhid hanya mengenali secara i'tiqad, bukan mengenali cara hakikat. Tu jawapan saya. Untuk sifat ini dia untuk mengenali zat. Untuk mengenali sesuatu dia mengenal melalui sifat. Wallahu a'lam. Okey. Okay, baik Ustaz. Soalan seterusnya Ustaz. Soalan seterusnya, kenapa wujudnya hari kiamat Ustaz? Mohon penjelasan. Soalan yang agak sukar nak jawab lah. Barakallahu fikum. Jadi kita ni kalau saya jawab secara mudah lah kerana itu ada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala membuat sesuatu alam, membuat sesuatu, maka dialah mengadamkan. Tiap-tiap benda ini dia ada awal dan dia ada pengakhiran. Ada awal dan ada pengakhiran kebiasaan. Sunnatullah macam itulah keadaannya. Dan kemudian kerana kita ini wajib kita beriman perkara syam'iyat. Perkara yang syam'iyat, kerana hari kiamat ini dia tersebut dalam Quran dan juga dalam hadis. Dalam hadis yang mutawatir martabat dia. Bila hadis yang mutawatir martabat dia, maka wajib kita imani. Dan begitulah Al-Quran dia menyebut banyak tentang hari kiamat. Dia banyak menyebut tentang hari kiamat. Jadi hari kiamat ini dia termasuk dalam perkara yang syam'iyat yang wajib kita imani tanpa berlaku persoalan. Wajib imani begitu ya. Wajib kita imani saja tanpa kita soal. Itu cara untuk memahami akidah tentang hari kiamat. Cuma yang berlaku khilafnya ahwal, keadaan, situasi itu macam mana. Itu yang berlaku khilaf dah. Tapi hari kiamat itu pasti ada. Ahwal itu yang khilaf dia. Nanti kita akan sebutlah nanti dalam insya-Allah bila dipanjangkan umur dalam permuzakaran kita ini kita akan sebut insya-Allah. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Okay, baik, seterusnya Ustaz, soalan yang ketiga. Kenapa ada asma Allah? Okey. Jadi asma Allah ini barakallahu fikum, saya jawab cara ringkasnya. Asma Allah ini dia datang daripada perkhabaran daripada nabi-nabi. Dia asma Allah ni, semua nama-nama Allah ni dia datang daripada nabi. Kalau nabi tak ada, maka kita tak tahu asma Allah. Nampak tak? Wajib kita imani Allah tu mawjud, tapi nama dia Allah tu macam mana kita tahu? Nama Tuhan kita tu Allah tu macam mana kita tahu? Melalui perkhabaran nabi-nabi. Jadi nama-nama Allah yang banyak ini kita boleh tahu dia kerana melalui nabi-nabi. Tanpa nabi-nabi maka kita tak dapat ketahui nama-nama Allah yang 99. Cara jumhur dia. Wallahu a'lam. InsyaAllah soalan terakhir pada malam ini. Soalan terakhirnya, apakah hukum mempelajari ilmu akidah Ustaz? Mohon penjelasan. Okey. Barakallahu fikum. Jadi mengaji ilmu akidah ni kita lihat. Kalau mengaji secara basic, basic untuk memahami, belajar dia wajib.
hukum dia wajib fardu ain ke atas tiap-tiap individu. No, kalau dah berakhir, dia sudah ada akal, dia baligh dan kemudian dia ada keupayaan untuk belajar, maka wajib dia belajar akidah. Ngaji sampai mana, belajar sampai mana, sampailah Tuhan beri faham dekat dia. Selagi mana dia tidak faham berakidah, satu-satu akidah itu, selagi itulah tidak lepas kefarduan untuk dia belajar akidah. Hukumnya fardu ain ke atas tiap-tiap mukallaf. Antara dia ilmu fiqh, fardu ain, dan juga ilmu tasawuf fardu ain. Tu ilmu fardu ain lah, senang kata ilmu akidah ni ilmu yang fardu ain. Tapi kena tengok ukur. Dia ada tahap dia. Kalau kitab yang lebih besar, itu dah pembahasan dia tidak jadilah. Kalau lebih dalam pembahasan, itu tidak menjadi fardu ain. Kalau cerita cara detail, cara detail tetapi tidak mendalam sangat, itu dipanggil fardu ain. Nanti kita tengok uraian dia macam mana. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih dan jazakumullah khairul jazak diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas jawapan yang telah diberikan, dan juga terima kasih kepada para hadirin yang mengajukan soalan. Sedikit sebanyak dapat kita membuka ruang perbincangan kita pada malam ini. Jadi insya-Allah sebelum berakhir saya jemput sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk bacaan doa penutup. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arham jam'ana jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yasba'una syaqiyan wa la marhuma wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan jazakumullah khairul jazak diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Adnin Al-Kulimi atas kesudian bersama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah untuk pengajian kitab yang kedua bersama Ustaz Adnin, iaitu kitab Faridah ni. Jadi insya-Allah sama-sama kita mengutip permata-permata khazanah daripada Al-Fadhil Ustaz, dan juga inilah beruntung kita ni hidup di bumi Nusantara ini. Kita ada ulama-ulama daripada Patani, daripada Indonesia, daripada tanah Melayu dan seluruh tanah Nusantara ini mengarangkan kitab dalam bahasa yang kita fahami. Masya-Allah, tabarakallah. Moga-moga kita mendapat barakah daripada pengajian kitab ini. Dan untuk malam ni alhamdulillah kehadiran sangat memberangkatkan. Insya-Allah diharapkan semakin lama semakin meningkat, kehadirannya, dan dikurniakan istiqamah untuk kita semua insya-Allah untuk terus berada dalam pengajian, dan didoakan moga-moga Allah Taala sentiasa melindungi dan merahmati Al-Fadhil Ustaz, sentiasa dalam jagaan Allah Taala, serta dikurniakan umur yang panjang, dikurniakan kesihatan yang baik serta kekuatan untuk terus bersama-sama dengan kita sehingga khatam pengajian kitab ini insya-Allah, dan dapat kita sama-sama beramal dengan isi kandungan pembelajaran kitab kita pada malam ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum berakhir untuk pengajian kitab Faridatul Faraid ini, pihak Kumpulan Rakan Muda Agama ada menyediakan Telegram channel ataupun siaran Telegram ataupun saluran Telegram khas untuk pengajian kitab ni. Jadi apa-apa update berkaitan info pengajian dan sebagainya kita akan updatekan di situ, iaitu berkaitan dengan hibahan iklan pengajian dan juga rakaman. InsyaAllah rakaman juga akan dimuat naik di Telegram tersebut, dan juga nota-nota ringkas. InsyaAllah nanti kalau ada, insyaAllah nanti akan disediakan oleh pihak admin nota ringkas hasil daripada pembelajaran, supaya kita dapat kata gambaran daripada pembelajaran insyaAllah. Dan kalau tak berkesempatan nak join ataupun nak sertai secara langsung pengajian pada malam Isnin dan juga pada hari Isnin dan juga Selasa 9.30 malam ni, insyaAllah kita cuba sediakan rakaman, boleh tonton ataupun nak ulang semula, tengok semula, nak bagi faham betul-betul, insyaAllah kita sediakan juga rakaman untuk kita sama-sama tonton dan murajaah. Moga-moga kita mendapat manfaat dan faedah daripada
pengajian kitab Faridatul Faraid ini, insya-Allah. Jadi terlalu banyak untuk saya ceritakan. Jadi masa pun sudah menunjukkan pukul 10.30 lebih ni. Jadi insya-Allah mohon maaf daripada saya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih penganjur.